Best Sobat Bear, very like bear. Assalamualaikum guys, untuk episod kali ni saya berada di Kelantan. Episod lepas kita dah puas explore Kuala Terengganu. Kali ni abang korang pula terokai Kota Baru, Kelantan. Sesudah sampai je di Kota Baru, kami terus singgah di sebuah kedai betul-betul tepi jalan yang menjual kuih akok. Yes. Akok. Akok gembo. Dia buat terus. Traditional punya style. Tak dapat lah dekat KL, tak dapat ni. Memang tak dapat lah ni. Ni yang special punya. Di Kelantan di sini je ada. Kat tempat lain tak ada. Ha? Sini je ada. Cara nak masak kuih akok dekat kedai ni pun dibuat secara tradisional. Tengok guys, dia bakar pakai sabut. Nak buka. Tengok ah. Ready ya? 1, 2, 3. Wow! Wow, fresh oh! Oh, what? Oh, tolong Pak. Kuih akok merupakan sejenis kuih tradisi zaman dahulu yang terkenal di Malaysia, terutamanya di negeri Pantai Timur. Uniknya, kuih akok yang dijual di Kelantan ni, ia dibuat dan dijual fresh dari dapur tau. Panas bos. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Lemak berkrim. Ni kuih akok yang paling sedap seumur hidup saya yang pernah makan. Sumpah. Paling sedap. Dapatkan akok bermasak di Dapur Kemudi Baca. Yeah! Mantap bah. Okay guys, sekarang kita nak menuju ke Mereka Tanggam. Kalau episod lepas saya dah jumpa Cik Bolahan. Apa yang dia lukis, apa yang dia ukir tu, kita nak mendigitalkan dia. mendigital. Asal tahu kan Azam, kita nak digital? Tak tahu. Tak tahu, saya pun tak tahu. Kita tanya orang yang lebih arif. Lebih arif. Yes. Jadi kita jumpa Dr. Israel, right? Ya, Okay, let's go. Let's jump. Mantap. Dah puas makan kuih akok, kami teruskan misi utama kami di Kelantan untuk bertemu dengan seorang pelika tanggam yang cukup mahir di Malaysia. Assalamualaikum. Assalam. Dr. Israel. Saya. Pakai Israel je. Okey. Saya Safwan, ni kawan saya Azam. Oh, okey. Dari tempat Encik Borhan tu. Okey, betul. Jom jemput. Baik. Apa khabar? Sihat. Dengar-dengar nak bercerita tentang pendigitalan tu. Betul tu. Okey, jom. Kita duduk dulu. Okey, baik. Okey. Terima kasih. Saya sebenarnya tak tahu sangat pasal benda-benda ni. Okey. Saya jumpa Encik Borhan. Dia ceritalah pasal ukiran-ukiran dia kan. Lepas tu dia cakap pasal pendigitalan lah. Apa ni, saya memang terus blur. Okay. Saya macam, apa ni kan. Tapi sebelum tu, Encik Israel mungkin boleh perkenalkan lah. Okey, boleh. Okey. So, jauh-jauh datang dari Terengganu ni. Kan? Dari Terengganu. Okey, tak apalah, kita berkenalan dulu. Okey, Tanggam Zainer ni sebenarnya dia adalah satu, boleh kata kumpulan lah sebenarnya, yang di-nurture oleh MTIB. Okey, nurture oleh MTIB untuk menjadi mereka muda yang boleh kata kompeten lah. Di Malaysia dan juga international. Maksud dia MTIB yang support benda ni. Ya betul. Dia support untuk bangkitkan geng-geng muda ni untuk betul. Naik ke arah ni lah. Untuk membawa material tempatan, idea-idea tempatan dan juga manufacturer tempatan untuk ke industri yang lebih besar lah. Bila kita berbalik pada program aplikasi teknologi pendigitalan dalam pembangunan produk ukiran siri 2 ni. Okay, dekat sini lah kita nampak kita nak infusekan apa fungsi pengukir, apa fungsi designer dan juga apa fungsi manufacturer lah yang tukar akan buat tu. Sebenarnya apa penting sangat ukiran ni? Yang paling penting pada saya lah, pada pendapat saya, kira yang lukis awal tu lah. Cik Borhan tu lah. Sebenarnya motif tu. Contoh kalau dekat Kelantan banyak gunakan ketam guri kan. So kita nampak tu adalah Kelantan punya motif.
Dan bila motif ni dia boleh kata ada pantang larang dia. Kan bila kita nak develop motif ni, sebab kita perlu faham yang motif ni dia perlu ada aliran dia. Sebagai contoh yang ni yang drawing yang saya dapat daripada Encik Borhan. Okey. Jadi kalau kita perasan guys, kita nampak seakan-akan motif ni sama. Daun ni ada daun, ni ada bunga dekat center. Tapi sebenarnya saya tak boleh pun nak ambil ni copy belah sini. Daripada Encik Borhan bagi dekat Cik Izwan. So macam mana proses tu berlaku? Boleh cerita sikit berapa lama tu ambil masa tu? Okey. Jadi jenis proses dia. Kita ada beberapa siri bengkel lah tu sebenarnya, dengan Encik Borhan dan juga dengan manufacturer. Sebab sebelum kita start apa-apa, kita kena faham. Kita ada satu workshop kita discuss waktu tu. Sebab kita nak faham. Boleh saya dengan kawan saya join? Boleh. Boleh. Walaupun tak pandai tracing, tapi sebenarnya boleh bantu untuk olah motif. Masuk. Jadi ya. Okey, sambung. Okey. Sebagai contoh, yang ni kita nak design tablecloth. Okey, bila nak design tablecloth, Encik Borhan dia kena faham yang besar mana motif tu perlu duduk situ. Dan kita cuba convert kepada digital. Saya menggunakan software ni lah, software Rhinoceros. Dan kat sini kita boleh tahu mana region yang macam ni kan. Ini saya dah highlightkan kawasan yang kita nak buang. Ni mana bila dia potong tu memang dia akan jatuh lah. Semua yang bagian potong dia nak buang. Bila drawing pada Encik Borhan akan ada overlap bunga lah. Akan ada bunga yang overlap. Dan perkara ni juga kadang-kadang kita perlu tanya balik dengan pihak pengukir lah. Boleh tak kita nak simplifykan dia jadi macam ni? Faham. Dan selepas kita dah siap, so kita akan hantar semua drawing ni ke Rinacraft lah. Rinacraft. Kat mana? Rinacraft dekat apa nama tempat tu? Taman Bolton. Taman Bolton. Kat sini lah? Tak. Kat mana? Kat Selangor tu. Kat Selangor? Kat Selangor. Nak pergi tak? Boleh tengok proses. Cik Ezra ajak lah. Serius lah. Boleh kita tengok proses terusnya. Maknanya produk saya yang final. Saya ingat nak stay kat Kelantan ni lagi 4 hari. Tapi bila dah Cik Ezra cakap macam ni, saya jadi semangat. Kena pergi terus. Kena pergi terus? Kena pergi terus. Boleh. Cik Ezra boleh tolong arrangekan dengan saya dengan. Boleh, tak ada masalah. Cik sekali. Cik Ezra tolong arrange lah. Tak apa, saya arrange dulu. Nanti saya call dia. Okay. Baik. Jadi ada tak cabaran-cabaran lain yang Cik Ezra hadap? Kita ada dua masalah lah. Okay, user nak macam ni, nak minimal lah sebagainya kan. Nak design sebab rumah pun makin minimal. Okay. Tapi industri dia nak push untuk jual dia punya produk. Okay. Jadi apa yang designer sepatutnya buat adalah dia ambil ukiran ni, dia perlu masuk dalam design yang lebih contemporary lah sebenarnya. Sebagai contohnya, kalau even saya buat side table ataupun saya buat coffee table, mesti akan ada certain portion yang saya masuk ke ukiran. Sebab kita kena faham yang industri ukiran ni dia kurang pelapis. Dia kurang pelapis. Jadi macam mana designer, kita tak boleh nak jadikan designer tu mengukir, tak boleh. Betul. Kita kena gunakan designer sebagai batu loncatan untuk mengangkat industri ukiran ni. Saya rasa perkongsian ni sangat-sangat bagi manfaat dan faedah lah untuk saya. And sebagai remaja, saya tak terdedah dengan benda-benda macam ni. So, bila Cik Ezra cek ni, dia macam buka minda saya sikit. Terima kasih banyak. Okay, sama-sama. Banyak ilmu baru yang kami belajar. Sekarang baru faham bagaimana proses pendigitalan dilakukan dalam proses ukiran kayu. Dah settle belajar ilmu pendigitalan ukiran kayu, kami singgah di Masjid Nur Aini Mukim Pasir Hor yang juga dikenali sebagai Masjid Cahaya Mataku yang terletak di Pasir Hor, Kubang Kerian, Kelantan untuk solat Zuhur. Ustaz sini ke? Saya bertugas sebagai imam tua ataupun panggil, kalau di Kelantan ni panggil imam satu. Satu dan imam dua. Imam tua ada imam muda lah. Jadi alhamdulillah. Jadi kita jalan-jalan dulu. Uish, Ustaz bawa saya? Oi, okey Ustaz, boleh. Jadi inilah panggil di antara salah sebuah masjid di Kelantan yang dikatakan unik dari segi binaannya lah. Konsep dia memang konsep tradisional. Tradisional kayu ni saya minat. Ada reka bentuk dia ni. Panggil tradisional Melayu lah. Tradisional Melayu. Tradisional Melayu. Alhamdulillah. Keunikan Masjid Nuraini adalah ianya merupakan 100% ukiran kayu pada setiap penjuru masjid serta dinding-dinding kayu diukir dengan ayat-ayat Al-Quran. Masjid ini juga mampu menampung sehingga 1000 jemaah.
Ramai kan? Pada satu-satu masa dan dikhabarkan kos keseluruhan pembinaan Masjid Nuraini ini berjumlah 2 juta ringgit Malaysia. Lokasi terakhir yang kami nak singgah di Kota Baru adalah sebuah rumah tinggalan lama yang kini dibaik pulih dan dijadikan muzium untuk tatapan umum, iaitu Rumah Tiang 12. Ada Nik kita. Assalamualaikum Abang Nik. Terima kasih terima booking saya. Okey, kita nak tanya dia lah. Rumah Tiang 12 ni apa sebenarnya? Okey, Rumah Tiang 12 ni merujuk pada tiang utama rumah lah. Kalau ikut rumah sebenarnya nama dia rumah bujang, rumah melih. Tapi dari segi nak tahu detailnya, rumah ni sebab dia banyak tiang. Jadi yang rumah cik atas sekarang ni jenis rumah tiang 12. Rumah jenis tiang 12 ni konsep dia zaman bila ni? Okey, ikut konsep rumah ni kalau kat Kelantan kita reka bentuk ni kira paling lama lah, paling awal sekali. Dia jatuh dalam Kesultanan lah, zaman Kesultanan. Sebelum zaman kolonial dia ada period tertentu, tapi kita dapat kenal pasti yang kat Kelantan kita yang ni paling lama. Ia dikenali sebagai Rumah Tiang 12 kerana rumah ini mempunyai 12 tiang utama, iaitu 6 tiang serambi dan 6 tiang panjang, serta ia dibina menggunakan teknik tanggam dan pasak. Rumah Tiang 12 ini juga hanya boleh dijumpai di beberapa kampung dan di bandar Kota Baru saja. Korang bolehlah datang ke Rumah Tiang 12 untuk melihat sejarah rumah Melayu di Kelantan. Ini sahaja guys episod kami di Kelantan. Jumpa anda di episod seterusnya.